Selamat sejahtera kepada dokter dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya Christina Sili akan memulakan pembentangan mengenai kenal pasti 4 aspek utama dalam pengurusan productivity. Oke, pengenalan. Productivity didefinisikan dengan semakin besar sesuatu hasil, maka semakin tinggi productivity organisasi. Dengan itu, menurut Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia 2018, menjelaskan bahwa productivity merupakan satu input yang diberikan bagi menghasilkan sebuah output untuk mengukur kecakapan serta keberkesanan sumber seperti teknologi, pekerja dan sebagainya secara maksimum lalu menukarnya kepada output yang berguna. Terdapat juga definisi lain yaitu menurut Charles Servian 2011, productivity adalah sesuatu kecakapan dalam pengeluaran dan dilihat sebagai berapa banyak keluaran yang dapat diperoleh daripada set input yang diberikan. Terdapat juga istilah yang menyifatkan productivity sebagai satu ukuran yang dapat melihat bagaimana kecakapan suatu organisasi, manusia, peralatan mesin yang digunakan serta apa-apa perkara yang berkait dan pembuatan atau dalam menghasilkan sesuatu objek. Productivity dapat dibangkitkan dengan usaha daripada pekerja, majikan, dan kepakaran dalam mengendalikan situasi dan cabaran yang sentiasa mendatang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nizam Firdaus bin Abdullah dan saya akan membentangkan aspek pengurusan kualiti. Terdapat 3 aspek yang perlu dipenuhi oleh sebuah syarikat bagi menjamin pengurusan kualiti, iaitu aspek pengurusan kualiti yang mempengaruhi productivity adalah semangat berpasukan. Hal ini disebabkan perkara ini perlu dilaksanakan dan dititikberatkan oleh setiap organisasi untuk memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna mencapai target maksimum. Seterusnya, keutamaan kepada pengguna. Perkhidmatan yang mengutamakan pengguna akan memberi jaminan dan mempengaruhi suatu kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh kaki tangan syarikat ataupun organisasi. Oleh itu, aspek memberi keutamaan kepada pengguna haruslah dititik beratkan dan dilaksanakan oleh setiap organisasi maupun syarikat. Selain itu, aspek latihan adalah juga merupakan satu aspek utama dalam menyokong proses pengurusan kualiti dan productivity sebuah syarikat. Oleh kerana aspek ini mempengaruhi kualiti perkhidmatan, maka aspek latihan juga perlu dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Melalui latihan yang diberikan, kaki tangan boleh diberi pendedahan tentang nilai-nilai positif seperti integriti, accountability, amanah, membuat kerja yang ikhlas dan juga bersikap profesional. Aspek terakhir dalam pengurusan kualiti adalah aspek pengiktirafan. Aspek ini boleh mempengaruhi mutu sesebuah pekerjaan dan juga perkhidmatan kaki tangan syarikat. Melalui kewujudan sistem pengiktirafan ini, kaki tangan akan dapat meningkatkan motivasi diri dalam diri mereka supaya mereka senantiasa bekerja dengan penuh semangat. Motivasi juga akan meningkatkan produktiviti dan kualiti pengeluaran tenaga pekerja kerana melalui pengiktirafan dan ganjaran yang mencukupi akan membuatkan seseorang pekerja mampu mengeluarkan tenaga kerja yang lebih baik. Sekian daripada saya. Saya Eviani Al-Qadir Jalil akan membentang si aspek utama pengurusan productivity yang seterusnya. Salah satu aspek pengurusan productivity ialah aspek sistem dan prosedur kerja. Tahap productivity sebuah jabatan adalah dipengaruhi oleh sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh sesebuah jabatan. Sistem dan prosedur kerja yang baik akan menggalakkan productivity kerana proses kerja dapat berjalan dengan licin dan cepat. Keputusan yang cepat akan melicinkan kerja dan ini seterusnya membawa kepada peningkatan productivity.
Untuk mempertingkatkan productivity, jabatan kerajaan perlu memastikan sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh kaki tangan mereka sentiasa berkeadaan cekap. Sistem tersebut hendaklah mampu menyokong pencapaian prestasi kerja yang cemerlang dan bukannya menjadi penghalang kepada kelicinan proses kerja. Oleh itu, sesebuah jabatan hendaklah merancang dan mengambil tindakan-tindakan yang konkret bagi mencapai matlamat ini. Antara tindakan yang penting ialah mengkaji semula sistem dan prosedur kerja yang diamalkan sekarang bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Mana-mana aspek yang dianggap lapuk hendaklah dikemas kini supaya bersesuaian dengan keperluan semasa. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syuaib Ismail, BA 20111090. Untuk aspek utama pengurusan produktiviti yang seterusnya adalah persekitaran di tempat kerja. Persekitaran tempat kerja ini bermaksud proses, sistem, struktur atau keadaan di tempat kerja yang memberikan impak yang baik kepada produktiviti tenaga kerja, di mana ia dapat menentukan tahap produktiviti tenaga kerja dan keupayaan organisasi untuk mengekalkan tahap produktiviti. Seterusnya, ia dapat menentukan seberapa baik pekerja itu dalam bersama-sama dengan organisasi dalam mendapatkan ataupun meningkatkan lagi pengurusan produktiviti tersebut. Seterusnya, persekitaran tempat kerja ini mempengaruhi tahap inovasi para pekerja yang di mana ia dapat mengekalkan tenaga kerja yang lebih baik dalam organisasi tersebut. Dan seterusnya, ia dapat memberikan ia dapat mempengaruhi pekerja dalam bekerjasama dengan pekerja-pekerja lain dalam mendapatkan matlamat pekerjaan ataupun meningkatkan lagi produktiviti dalam organisasi tersebut. Oleh itu, persekitaran di tempat kerja yang sihat dan baik ini juga dapat memberikan satu kehidupan kerja ataupun keadaan psikologi pekerja dan pengurusan yang lebih baik, dan seterusnya membawa kepada peningkatan produktiviti dalam organisasi. Sekian terima kasih. Aspek utama dalam pengurusan produktiviti yang seterusnya ialah latihan dan pembangunan. Latihan bermaksud penguasaan yang terancang dan sistematik melalui acara, aktiviti dan program pemasaran yang akan menyebabkan peserta mencapai tahap pengetahuan, kemahiran, kecakapan dan kebolehan untuk menjalankan kerja dengan lebih besar. Latihan juga merupakan satu proses keterusan di mana pekerja benar-benar memperoleh pengetahuan yang diperlukan dan dapat mengetahui bagaimana untuk bertindak dengan lebih baik dalam organisasi yang mampu untuk merancang, dan mereka bentuk sekitaran yang memberi penekanan kepada latihan yang boleh dinilai oleh para pekerja akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapatkan komitmen yang lebih besar. Kebanyakan program dan latihan yang diadakan memberikan penekanan untuk memperbaiki pengetahuan dan kemahiran pengurus dan juga pekerja. Ini juga termasuklah keikutsertaan yang memainkan peranan yang cukup besar dalam menyokong visi dan misi pengurusan atasan dalam sebuah organisasi. Sekian. Sebagai kesimpulan, productivity juga mempunyai definisi yang berbeza-beza mengikut pandang berlainan, kerana productivity itu akan menjadi relevan apabila ianya menguntungkan seseorang. Misalnya, makna productivity kepada ahli perniagaan mencapai productivity yang tinggi, mampu mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan. Bagi pekerja pula, productivity merupakan gaji tinggi yang diterima dan faedah persekitaran yang lebih kondusif. Dan bagi pelapor pula, productivity adalah dividen dan